Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ketiga, bid'ah makruhah, apakah dia termasuk dalam hasanah ataupun dalalah yang para ulama hukumkan dia sebagai makruh? Bid'ah karahah sayyi'ah. Sayyi'ah. Okey. Seterusnya, Dia nak jawab. tidak boleh mengatakan bid'ah, dalalah, haram terhadap perkara amalan selama mana tidak ada dalil yang melarang ataupun mengharamkannya. Adakah Ustaz engkau bersetuju dengan kenyataan ni? Sebut ARG lah sebab kami fleksibel. Bersetuju atau tidak dengan kenyataan ini? Tidak boleh mengatakan bid'ah dalalah haram terhadap perkara amalan selama mana tidak ada dalil yang melarangnya. Bid'ah. Okay. Menuduh bid'ah dalalah kepada benda-benda yang dikhilafkan ulama. Ini kaidah ulama bahwa la tabdi'a fil masail al-ikhtilafiyah. Saya tak tanya masalah boleh atau tidak. Tidak boleh kalau masalah itu adalah masalah khilafiyah. Tidak boleh menghukum bid'ah pada masalah khilafiyah. Bagus. Ini kenyataan Izz bin Abdul Salam. Wa qad yukhtalaf fi ba'd dhalika fayaj'aluhu ba'd al-ulama min al-bid'ah al-makruhah wa yaj'aluhu al-akharun min as-sunan al-maf'ulah ala ahli Rasul sallallahu alaihi wasallam fama ba'dahu wa dhalika kal isti'adzah wa salah wal basmalah. Soalan saya, apakah Izzuddin telah salah katakan bahawa bid'ah telah disebutkan pada perkara-perkara ini? Menuduh bid'ah itu tabdi. Menyebut amalan itu bid'ah itu lain. Lain mesti dipahami. Ketika ulama jangan main perkataan. Saya cerita tentang amalan. Saya cerita tentang amalan. Jangan tukar. Betul. Gini Ustaz. Misalkan ada ulama yang mengatakan bahwa kunut ini bid'ah. Saya patah balik kepada soalan ini. Nak bagi faham betul supaya kita di atas sofa yang sama. Menuduh amalan yang ada khilaf padanya sebagai bid'ah boleh atau tidak? Saya jawab. Amalan itu boleh berbeza pendapat antara satu ulama dan ulama lain. Ulama lain boleh mengatakan hadhi bid'ah. Saya faham. Tapi masalah menuduh bid'ah itu lain, Ustaz. Saya faham. La tabdi'a fil masail al-ikhtilafiyah. Ustaz, lawyer boleh ajar aku untuk ikut undang-undang. Saya tanya, jangan potong. Hormat undang-undang. Baik, ini bercanggah dengan kenyataan yang disebut oleh Ustaz Engku dalam kuliahnya, selalu disebut bagi siapa yang nak baca kunut subuh, anggap sunnah, boleh baca. Tapi siapa tak nak baca, tak payah baca. Tapi jangan kita bid'ah. Nafikanlah kalau nak, kita boleh jumpa. So ini ada dua contradict point di antara dua panel di sana. Soalan seterusnya. Ada atau tidak larangan mengkhususkan bacaan surah Al-An'am pada rakaat terakhir malam ke-7 di bulan Ramadan? Ada atau tidak larangan? Tolong dulang Ustaz. Ada atau tidak larangan mengkhususkan bacaan surah Al-An'am pada rakaat terakhir malam ke-7 Ramadan? Takhsis dengan keyakinan itu sunnah tidak boleh. Makruh, paling tak makruh. Takhsis dengan keyakinan minas sunnah. Mungkin tapi kalau tanpa ada keyakinan minas sunnah. Saya tak tanya boleh atau tidak. Saya tanya ada atau tidak larangan mengkhususkan bacaan. Kalau dalil khusus ya tidak ada. Tapi kalau dalil umum melarang kita mengada-adakan sesuatu yang bercanggah dengan agama, ia ada. Jadi boleh, soalan seterusnya, bolehlah kita membid'ahkan amalan ini? Macam dia terangkan lah, kalau dengan diat ini memang itu khusus. Sebab saya lihat beza antara mengkhususkan dan membiasakan diri. Contohnya baca Yasin malam Jumaat. Kita kata, sedar membiasakan diri. Ini bukan membiasakan diri, menjadikan dia budaya menghidupkan amalan sebegini. Begini. Kan berbeza, mengkhususkan dengan menghidupkan tak sama. Soalan saya sekarang, adakah boleh bid'ahkan ataupun tidak dalam kes begini? Boleh dalam konteks yang kita sebutkan tadi. Artinya kita tak beza pandangan dalam banyak perkara. Kita sama bersetuju bahawa dalam perkara khilafiyah, siapa nak bid'ahkan boleh bid'ahkan, ahlan wa sahlan. Siapa tak nak bid'ahkan, tak payah bid'ahkan, ahlan wa sahlan. Kita setuju dalam perkara itu. Selama ni kita bertahun-tahun mendengar orang kata Wahabi mudah bid'ahkan orang, Wahabi mudah bid'ahkan orang. Yang tak kena Wahabi pun kepala kena hempuk Wahabi sekali. Akhirnya hari ni pengakuan ni alhamdulillah jujur, dan ni yang kita nak. Siapa nak kata bid'ah, terpulang. Siapa nak kata sunnah, terpulang. Seterusnya. Saya kalau jawab tadi kata tak boleh, saya nak bawa perkataan Imam Nawawi. Ini khilaf, memang khilaf. Walaupun begitu Imam Nawawi katakan dia bid'ah yang haram. Seterusnya. Soalan ini saya tujukan kepada Ustaz Engku lah. Boleh atau tidak minta kepada makhluk? Boleh dengan iktiqad, bukan makhluk yang memberikan. Tak, bukan soalan. Tu bukan soalan. Boleh atau tidak minta kepada makhluk sesuatu yang hanya Allah sahaja mampu beri?
tapi bukan dengan i'tiqad untuk menyembah makhluk itu? Boleh, kerana hakikatnya semuanya hanya Allah yang mampu beri. Okey, good. Ini kenyataan Kiai Hidayat. Maka ini kesepakatan antara kami dan Salafi Wahabi bahawa itulah istighathah yang tidak diperbolehkan. Okey, sekali lagi. Adapun terkait permintaan dalam istighathah kepada selain Allah hanya terbatas kepada perkara yang hanya Allah yang bisa lakukan seperti hidayah bla 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 akhir, maka ini kesepakatan antara kami dan Salafi Wahabi bahawa itulah istighathah yang tidak dibolehkan. Kiai Hidayat boleh mai duduk sini. Kiai Hidayat menerangkan apa yang Allah boleh lakukan. Itu kan taksir. Saya katakan boleh meminta tolong kepada makhluk kalau dengan mengatakan hanya Allah boleh lakukan. Saya tak tanya soalan tu. Saya tanya boleh atau tidak, Ustaz Engku kata boleh. Jadi pada perkara yang soalan saya sangat spesifik. Pada perkara hanya yang Allah mampu beri, bukan dengan i'tiqad menyembah makhluk itu. Ustaz Engku kata boleh, Kiai Hidayat kata tak boleh. Ya. Soalan saya kepada Saya Kiai telah Hidayat. terangkan tadi, kalau nak melihat dari hakikat, semuanya hanya Dia Allah kata tak boleh boleh berikan. walaupun bukan hakikat. Okay, apa Ini yang buku Allah, dia ni, bukan buku Ustaz Engku. apa yang Allah tidak boleh berikan dengan izin, saya nak dapat penjelasan daripada Ustaz Salman, apa yang Allah tak mampu berikan. Okey, soalan ni patutnya kita tanya kepada Coba Kiai. begini, Ustaz. Okey, soalan saya kepada Kiai, apabila Kiai kata, maka ini kesepakatan antara kami dan Salafi bahawa itulah istighathah yang tidak diperbolehkan. Kenapa tak boleh? Okey. Jadi tidak boleh dengan menuduh syirik itu beda. Saya tak tanya Okey. pasal syirik. Ini bukan tentang syirik. Kenapa tak boleh? Makanya begini Ustaz, gini. Masalah minta kepada orang lain selain Allah yang orang lain itu tidak mampu, maka itu ada khilaf antara yang tidak membolehkan dan membolehkan. Oke. Tetapi boleh jadi syirik apabila ada keyakinan. Kiai tolong faham saya. Oke. Saya faham kenyataan Kiai Ya. 100%. Saya faham di sini. Kiai kata Ya. tak boleh, tapi bukan syirik, betul? Ya, tidak Okey, syirik. saya faham. Bukan syirik tapi tak boleh. Tapi Ustaz Engku kata boleh. Sekarang saya nak tanya, pandangan Kiai itu Wahabi ke tidak? Kepada Ustaz Engku. Loh, bukan. Tak, saya tanya Ustaz Engku ni. Saya faham pandangan Kiai. Saya faham tak boleh tapi tak boleh syirikkan, betul? Saya nak tanya Kiai, Ustaz Engku, ini pandangan Wahabi ke tidak ni? Pandangan Kiai ada yang sama sebab Wahabi, ada yang sama dengan Ahli Sunnah. Jadi dia sama. Tapi apa yang saya jawab tadi adalah, kan Ustaz Salman tanya saya, boleh atau tidak meminta tolong kepada makhluk pada perkara yang Itu bukan soalan saya. Soalan saya Ustaz Engku dah jawab dah. Ada bab dia sama dengan Wahabi, berbeza dengan Ustaz Engku, ada bab dia sama dengan Ustaz tak, Engku. yang tadi soalan yang Ustaz Salman tanya saya tadi. Saya rasa isu ni clear. Pada pandangan Ustaz Engku itu boleh, pada pandangan Kiai itu tak boleh. Pendetailannya boleh kerana apa sahaja pun pada hakikatnya hanya Allah yang Itu boleh. Ustaz Engku kata, bukan Kiai kata. Kiai kata tak boleh. Kiai dah terangkan apa maksud beliau. Jadi kalau pun Apa pula bahasa beliau? Buku ni bahasa Melayu ni. Maka ini kesepakatan antara kami dan Salafi. Kami dan Salafi bersepakat bahawa itulah istighathah yang tidak diperbolehkan. Jadi Okey, Ustaz tapi Salman tanya, adakah kalau begitu Kiai adalah Wahabi? Jap. Saya jawab tidak, kerana memang antara Wahabi dan Ahli Sunnah masih ada perkara-perkara yang sama. Okay. Welcome to the club in one bab. Okay? Okay. Seterusnya, isu yang kelima. Baik. Saya nak merujuk kepada buku ataupun kertas kerja yang disediakan oleh Ustaz Hafiz Sarani. Beliau menyebutkan salah satu contoh tawassul ni, beristilam kepada Hajarul Aswad adalah satu jenis tawassul. Katanya satu jenis tawassul. Kemudian beliau menyebutkan Sayyidina Umar telah menarik perhatian kita kepadanya dari aspek akidah yang betul. Innaka hajar la tanfa' wa la tadur. Law anni lam ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma uqabiluka. Walaupun dari segi i'tiqad hajar tidak memberi manfaat dan mudarat dengan kuasanya sendiri, namun dengan sebab pengambilan asbab iaitu beristilam kepada Hajarul Aswad, maka orang yang berbuat demikian akan memperolehi manfaat. So ini katanya berkaitan dengan tawassul dengan Hajarul Aswad. Soalan saya, Siapa Ustaz Salman? Saya tak dapat dari kitab siapa? Kitab siapa? Seminar Istighathah, Usul, Konsep dan Amalan. Oh, yang anjuran ARG ya? Ya. Okey. Jadi pada pandangan Dr. Hafiz Sarani, ini dianggap istighathah, minta kepada dengan Hajarul Aswad. Soalan saya, boleh tak orang tawaf, dia pergi depan Hajarul Aswad, dan dia kata aghithni ya Hajar, dengan niat istighathah? Yang Ustaz Salman baca tadi tawassul, kenapa pindah jadi istighathah? Kan Ustaz Salman kata istighathah dan tawassul tak sama. Ini soalan saya. Boleh tak dia pergi? Tapi soalan tu kan berdasarkan kata-kata Dr. Hafiz. Boleh tak saya jawab soalan saya? Boleh tak orang pergi depan Hajarul Aswad
dengan menganggap kehebatan dan kemuliaan Hajarul Aswad, dia daripada dia kata inni a'lam annaka hajar la tanfa' wa la tadur wa laula anni ra'aitu, dia tukar kepada perkataan ya hajar aghithni. Dengan i'tiqad yang salim Allah yang memberikan. Macam sama je soalan, boleh tak tolong dengan pokok? Itu bukan urusan saya. Tawasul aja tawasul. Kenapa tawasul di-convert jadi istighasah? Boleh atau tidak ni? Macam saya jawab dalam musyarat. Tak, saya tak tanya apa berlaku dalam musyarat. Boleh tak seorang bila jalan depan Hajarul Aswad, melihat kemuliaan Hajarul Aswad, melihat kedudukannya tinggi di sisi Allah, siapa yang salam dengan dia akan menjadi saksi di akhirat, dia kata ya hajar aghithni. Hadza fi'lun ghairu masyru'. Ini tak boleh. Ya, sama macam saya jawab. Ghairu masyru'. Bukan istighasah, bukan disyariatkan demikian. Baik. Istighasah sama ada asbab atau hakikat. Hakikat hanya kepada Allah. Baik. Asbab hanya kepada yang dijadikan Allah Seterusnya. sebagai asbab. Seterusnya. Bagi orang musyrik yang percaya bahawa Allahu Rabbi wa Khaliqi wa Raziqi la syarika lahu illa syarikahu tamlikuhu wa ma malak. Orang yang akidahnya begitu, dia minta kepada makhluk, minta kepada batu dengan i'tiqad Allah yang bagi. Adakah perbuatan itu syirik atau tidak? Orang sama saja jawapan dia, tapi kan Ustaz Saman dah sebut dia musyrik tadi. Dia memang dia syirik, dia musyrik. Kan Ustaz Saman tanya soalan tadi, kalau satu perbuatan itu syirik atau tidak? perbuatan orang musyrik ya jelas syirik. Orang musyrik perbuatan itu spesifik, orang musyrik makan tak syirik. Perbuatan itu syirik atau tidak? Okey, sekarang ni kan Salman kata perbuatan meminta kepada batu oleh orang musyrik. Ya syirik. Okey. Jadi kalau dia musyrik, dia minta i'tiqad Allah bagi, syirik. Kalau as long as dia Islam, dia buat perbuatan yang sama dengan i'tiqad yang sama, dia tak syirik. Okey, betul? Tapi ghairu masyru'. Kena faham. Saya tak tanya pasal masyruq ke tak. Ni soalan ni dah berfikir depan ni pasal syirik pula ni. Saya lihat jawapan saya yang dahulu di spin. Bila saya kata tak syirik, mereka kata saya suruh orang minta dengan pokok. Saya tak minta penjelasan. Tadi masa soal tak, aku dah jelas panjang. Seterusnya.